Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke hutan mencari arah. Nama diberi Siti Sarah. Sungguh pahit buah pria, dimakan juga dibuat sayuran. Bijak berbelanja, berasa ceria, perlulah pandai menguruskan kewangan. Oleh itu, saya ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang memberi manfaat kepada kita semua untuk kita mempraktikkan dalam amalan kehidupan seharian. Jadi, saya akan memperkenalkan sebuah buku yang berjudul Nota Sentap. Buku ini dihasilkan oleh Haris Faisal. Baiklah, penulis ini adalah Haris Faisal yang sangat bijak dan merupakan seorang pelajar lulusan ijazah sarjana muda sains di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memulakan kerjayanya sebagai pegawai bank, dan dari situ kita boleh melihat bahawa beliau sangat bijak dalam menguruskan strategi perbelanjaan dalam bulanan. Baiklah, buku ini diterbitkan oleh pengarah penerbitannya iaitu Haji Badrul Hisham Syari dan penolong pengarah penerbitannya iaitu Haji Zakaria Sunni. Buku ini terdapat 154 halaman yang bercetak dan mempunyai segala nasihat melalui bab-bab yang dipaparkan dalam buku inilah. Okey, jadi saya akan baca tajuk bab-bab yang ada dalam buku ini. Okey, baiklah. Untuk bab yang pertama ialah teguran untuk siswa Zah baharu. Bab yang kedua, pesanan untuk anak muda. Bab ketiga, ini untuk semua. Bab keempat, celek IT. Bab yang kelima, pemakanan saya. Bab keenam, pembakar semangat. Bab ketujuh, untukmu wanita. Bab ke-8, peringatan untuk penjamin. Dan bab yang ke-9 iaitu bab yang terakhir, pencen bergaya. Okey, jadi saya akan terangkan serba sedikit mengenai nasihat Haris Faisal tentang kewangan untuk para wanita. Pada masa kini, wanita ini diberi kebebasan untuk belajar, bekerja. Jadi, wanita ini mestilah bersaing secara sihat dengan kaum lelaki. Okey, para wanita juga diperlukan berusaha untuk membeli barang yang diinginkannya tanpa perlu mengharapkan 100% kepada kaum lelaki. Oleh itu, pada pendapat saya sangat menyokong pengarah Haris Faisal ini kerana saya sebagai seorang wanita, saya juga fikir kalau saya bekerja sebagai seorang guru, saya mempunyai pendapatan. Jadi saya boleh juga membuat pendapatan secara atas talian dengan menjual barang kosmetik, suplemen dan sebagainya. Okey, agar saya juga dapat memenuhi nafsu barangan yang saya ingin belikan. Contoh macam mungkin saya ingin beli kereta, saya ingin membeli rumah. Jadi di situ saya tidak akan bergantung kepada sesiapa sahaja, kepada keluarga, ibu bapa, guru-guru, kawan-kawan ataupun sebagainya. Okey, jadi apakah kesan jika seseorang itu dia terlalu belanja secara boros? Okey, untuk para siswa Zahra khususnya mahasiswa macam saya ni, kalau terlalu boros beli makanan-makanan yang mahal, okey, apa yang akan berlaku? Dia akan kehilangan modal utamanya. Okey, tidak mampu membeli buku, tidak mampu membeli itu, ini. Sini kan dia perlu meminjam daripada kawan-kawannya, daripada ibu bapanya. Jadi hal ini kita tak nak berlaku. Okey, kerana ia akan lebih memudaratkan peminjam tersebut. Kerana kita sebagai seorang pelajar, kita perlu mencari kewangan sendiri untuk masa depan kita. Jadi, saya harap para wanita di sana bijaklah dalam menguruskan kewangan. Ingatlah, kita perlu mengutamakan keperluan asas terlebih dahulu daripada mengutamakan pelbagai barang yang kita hendak beli. Jadi, saya serahkan kepada saudara Zul Ahmad Adam untuk menerangkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Zul Ahmad Adam Zulkifli dari kelas 12L PISMP ambilan Jun 2022. Saya merupakan pelajar option Bahasa Melayu bersama rakan sekumpulan saya iaitu saudari Siti Sarah. Jadi kami memilih sebuah buku yang berjudul Nota Kewangan Sentap yang dinukilkan oleh saudara Haris Faisal sebagai modal utama untuk kami bincangkan dan membuat sedikit rumusan berkaitan buku tersebut. Jadi saudara Haris Faisal ini menggariskan, sebelum saya terus kepada apakah yang dibincangkan oleh saudara Haris Faisal dalam buku tersebut, saya ingin jelaskan antara sebab kenapa rakan-rakan perlu membaca buku ini adalah kerana dalam bab 1 sendiri telah menggariskan teguran-teguran untuk siswa Zah baharu.
yang akan dibincangkan sebentar lagi. Jadi ini yang perlu kita ambil berat sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswazah. Ilmu ekonomi, ilmu pengurusan kewangan adalah ilmu yang sangat penting, bukan sahaja untuk pendidikan, malah untuk kehidupan harian. Kerana kata orang yang gagal untuk merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Jadi jika kita gagal merancang merancang kewangan pada hari ini dalam kehidupan di universiti, semasa meniti titian universiti ini, maka kata logiknya orang yang gagal untuk merancang ekonomi semasa meniti atas titian universiti ini akan tergelincir dan jatuh, menyebabkan mereka susah di kemudian hari untuk mendaki dan memanjat semula. Jadi apa yang dikongsikan oleh saudara Haris Faisal, apakah teguran-teguran yang digariskan dalam buku tersebut adalah secara rumusannya saya dapat katakan bahawa beliau, yang ini Haris Faisal, saudara Haris Faisal menekankan supaya apa sahaja sumber pendapatan yang diterima seharusnya tidak digunakan secara 100%. Sebaliknya, perlu dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu antaranya untuk kegunaan harian, untuk takaful, insurans dan wang perlindungan dan sebagainya, untuk diberikan kepada kedua ibu bapa. Kerana menurut pandangan sebagai seorang muslim lah, biasanya kita titik beratkan bahawa keberkatan seorang anak adalah lahirnya daripada ibu bapa, berkatnya ibu bapa terhadap anak tersebut. Jadi dengan memberikan sedikit daripada sumber kewangan kita sebagai seorang anak, sebenarnya menambahkan keberkatan dalam pendapatan. Okey. Jadi saudara Haris Faisal ni menggariskan perkara-perkara tersebut untuk masa depan, untuk pembahagian kepada beberapa orang dan sebagainya. Untuk masa depan, beliau menggariskan kepada dua pecahan, iaitu yang pertama adalah untuk dana perumahan dan juga yang kedua adalah dana perkahwinan. Sebab kedua-dua perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan signifikan dalam kehidupan masyarakat harian. Okey. Tiada manusia yang ingin hidup berseorangan. Sebaliknya, mencari teman adalah pilihan utama. Jadi, melalui perkahwinan dan juga setelah berkahwin, pastinya perlukan tempat berteduh, tempat berehat dan sebagainya. Jadi, disitulah rumah diperlukan. Kedua-dua aspek ini merupakan aspek yang sangat penting, sangat perlu dititik beratkan kerana kedua-duanya mempunyai nilai hartanah ataupun nilai yang sangat tinggi. Okey. Jadi menurut beliau lagi, jika diberi dua pilihan, sama ada membuat kerja sambilan mahupun mengurangkan kos perbelanjaan harian, seharusnya seorang siswazah, seorang pelajar memilih pilihan yang menyatakan untuk kita sebagai seorang siswazah mengambil pekerjaan tambahan. Contohnya berniaga secara atas talian, di samping menerima wang hakiki, wang pendapatan bulanan, tak kiralah dari PTPTN, beasiswa maupun sebagai seorang pelajar IPG menerima wang allowance sara hidup sebanyak RM430 sebulan, yang sememangnya pada pendapat saya wang RM430 sebulan tidak mencukupi kerana perbelanjaan saya sendiri. Contohnya RM15 perbelanjaan harian saya. Jadi untuk mengurangkan kepada RM10 pada pendapat saya sangat tidak relevan dengan ekonomi hari ini. Jadi itulah sebab saya menyokong pendapat daripada saudara Haris Faisal, kerana tidak harus kita sebagai seorang pelajar mengurangkan kadar perbelanjaan harian, sebaliknya perlu meningkatkan ekonomi harian, ekonomi bulanan kita. Kerana dengan meningkatkan ekonomi harian, kita dapat hidup secara normal tanpa perlu mengindahkan kepada perkara-perkara sampingan. Dan tambahan pula, kita perlu menepis setiap tohmahan, setiap kritikan daripada masyarakat sekeliling. Contohnya, jika kita menggunakan kenderaan beroda dua seperti motosikal, berbasikal maupun berjalan kaki, kita
tidak perlu takut atau memalu dengan persepsi masyarakat, kerana sesungguhnya jika kita melihat kepada persepsi manusia, maka kita akan hidup dengan cara orang, bukan dengan cara sendiri. Sebaliknya, kita perlu berpijak di bumi yang nyata, ukur baju di badan sendiri, tengok apakah kemampuan dan kepentingan untuk kita memiliki sesuatu perkara. Contohnya, orang yang mentertawakan kita kerana tidak memiliki kereta. Jadi, apakah kepentingan kita untuk memiliki kereta yang baru? Di situlah kita lihat kepentingan dan juga kemahuan. Di situ adalah itulah pendapat saya, dan juga yang pendapat saya adalah saya menyokong teguran yang dinyatakan oleh saudara Harry Faisal dalam buku tersebut. Jadi saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan saya, iaitu saudari Siti Sarah. Kami mengucapkan terima kasih.